Yo guys, and welcome to another video. Yes, aku dah guna ROG Phone 5 ni boleh kata 2 minggu lebih. And bila Black Shark 4 keluar, semua orang macam okay, semua nak tengok spek, semua nak tengok harga. Mana satu lagi berbaloi beli daripada mana-mana gaming phone ni. Termasuk Nubia Red Magic juga. Black Shark 4 belum lagi official. Tapi harga paling murah is RM1,500. Black Shark 4. Yang tu pakai prosesor lain. But let me explain pasal ROG Phone 5 dulu. Okay, first of all, masa aku pakai, sepanjang aku pakai ROG Phone 5 ni, benda yang paling aku frequent realize is dia punya software update selalu ada. Meaning, semua feature-features yang dia try nak masuk and improve cepat sampai. Dalam masa seminggu ataupun 2 minggu tu at least ada 2 update. So aku macam, okay, that's good sebab ROG cuba push dia punya function works well. Sebab benda ni memang ramai orang pakai and perlukan update cepat kalau ada bug. Dia tak macam phone yang biasa korang guna. Sebab yang ni sangat-sangat penting kan dia punya gaming features. But before that, aku nak explain pasal dia punya specs dulu. This one runs Snapdragon 888 yang ada dekat semua flagship dekat luar sana. Tapi apa yang membezakan Snapdragon 888 dekat sini is dia punya Elite Gaming is active. And korang boleh activate guna X mode yang dibagi dalam software ROG UI. Meaning korang boleh activate gaming HDR, dia punya audio is best, and dia punya performance is best, and obviously dia punya graphical performance akan lagi constant sebab difokuskan terhadap gaming phone. Alright, get that out of the way. Sebelum tu kita nak cakap pasal dia punya perubahan that is constant ke dia punya Snapdragon 888. Masa aku try gaming phone ni juga, sebab aku nak try casual usage kan, aku try tengok differences between 888 biasa and dia punya Snapdragon 88 dekat ROG Phone 5. And dia punya clock speed is actually consistent. Kalau korang tak activate X mode, dia punya gigahertz ataupun speed is actually akan low daripada biasa sebab nak preserve that battery. Once korang dah activate X mode, dia punya gigahertz speed ataupun dia punya clock speed processor ni memang akan tinggi gila-gila and performance korang akan selalu konsisten and susah nak capai benda tu actually. Especially bila dia dah detect telefon ni akan panas. Okay, maksud aku telefon ni akan panas, biasanya kalau Snapdragon 888 biasa detect yang phone yang akan panas, dia punya clock speed akan turun sikit sebab tak nak bagi dia lagi panas daripada tu. Tapi bila dah ada X mode tu, dia kau panas macam mana pun dia akan run gigahertz clock speed memang tinggi macam tu je. So that one aku a bit impressed. Dia tak nak kisah tangan kau terbakar ke apa, dia just nak pastikan kau dapat performance is better, a lot better. Mana taknya tahun ni dia dah ubah dia punya PCB daripada sebelah tepi ni macam ROG Phone 3, dia dah tukar dekat bahagian tengah. Sebab kalau kau perasan, before this dia dah belajar yang bila dia pasang kipas tu, dia akan letak dekat tengah. So that's why aku cakap ROG Phone 5 is a engineering genius. Dia boleh tahu, okay, dia dah learn from the mistakes. Letak processor dekat tengah is lagi better. And dia punya split battery akan buatkan telefon ni charge lagi laju and kurang panas. So that one aku boleh bagi credit dekat ROG sebab dapat figure out that thing. Kalau tak masuk akal lah kan letak sebelah tepi and kipas dekat tengah. Macam kau sejukkan bateri padahal benda tu datang daripada processor panas tu. Doesn't make sense. This one is a good thing from ROG. Aku main PUBG dekat ROG Phone 5 ni and boleh kata dia banyak bantu aku in terms of performance and scrolling speed. Contohnya macam aku navigate ke, nak tengok musuh ke, memang cepat je. Especially bila aku cakap sebelum ni, which is ada scout mode yang ada dekat software gaming ROG Phone 5 ataupun dia punya crate. Untuk scout mode tu kalau kau tengok sekarang, dia boleh invert semua color kan. So kalau korang nak tahu, invert ataupun scout mode ni dia akan bantu korang tengok in terms of kalau macam tempat tu gelap. Kalau musuh korang tu actually sembunyi dekat belakang sawah, belakang lalang, belakang pokok, korang takkan nampak sebab ni bukan X-ray vision. Tapi dia akan bantu korang tengok perubahan color ataupun movement. Apa maksud aku bila aku cakap macam tu? Okay, first of all, bila activate scout mode, dia akan disablekan HDR ataupun screen HDR ni sebab dia nak pastikan color is really flat. Sebab dia nak pastikan semua movement akan sama rata and senang nak tengok color yang berubah and tengah bergerak. Dia akan bantu sikit lah. Contohnya macam even 1 pixel korang akan perasan orang akan lalu. So that one is actually a good one daripada ROG Phone 5. Okay, alright, aku baca korang punya komen dekat ROG Phone 5 punya hands on and semua kata, Fazli, try kamera dekat ROG Phone 5 ni, cantik ke tak? Lawa ke tak? Rekod video okey ke tak? Aku akan cakap dia punya kamera kali ni buatkan aku rasa impressed sebab mungkin dia memang dengar kata-kata orang. Orang bukan setakat nak game je. Orang actually nak tangkap gambar guna phone gaming ni. At least a decent one. Yang ni, this one, ROG Phone 5 aku boleh puji.
Sebab dia punya details, aku dah tanya dekat Instagram, korang boleh teka tak aku tangkap gambar ni guna kamera apa? Ramai orang kata benda lain. So I'm quite impressed. Dia boleh dapat detail yang bagus. Dia punya dynamic range and dia punya shadow, semua nampak jelas and kurang noise. Okay Fazli, lawa setakat mana yang kau cakap ni? Okay, kalau kau nak tahu, biasanya kalau orang buat preset ataupun color preset tu dekat Lightroom, Photoshop, usually akan based on iPhone. Sebab dia punya color is lagi flat. Tapi yang ni, aku boleh apply LUT tu ataupun preset tu dekat ROG Phone punya kamera ataupun dia punya style of color bila tangkap gambar. And bagi aku dia punya hasil is actually lawa and sharp bila aku tangkap gambar. That one is a good one from ROG sebab semua gambar yang aku tunjuk dekat korang ni memang Instagramable. Kan? This is the first time aku kata aku tak kisah kalau nak bawa phone ni untuk tangkap gambar dekat luar, tengah makan ke apa ke. Paling penting is dia punya quality lagi better daripada previously sebab 64 megapixel. Use the advantage untuk orang yang nak tangkap gambar juga, bukan main game je. Alright, semua benda best kan yang kau dengar ni kan? Apa yang tak bestnya Fazli? Kau nak dengar ke? Sebab last time aku buat pasal ROG Phone 3, semua orang kecam aku. Tapi nak buat macam ni, this is a real life punya test. Bukan orang gamers yang beli telefon ni, orang biasa pun beli juga. So aku nak beritahu juga. Okay, first of all, sebabkan dia ubah dia punya processor punya spot tu ataupun position, kamera ni, telefon ni is actually really fragile kalau aku nak patahkan. Kalau kau tengok generate everything, dia boleh patahkan telefon ni dengan mudah je. Tapi aku nak beritahu benda tu bukan praktikal lah. Untuk orang biasa mestilah sayang phone ni kan, pakai case, so dia punya fraction nak pecah ataupun nak patah tu is really low. So korang tak perlu nak risau. Benda yang buatkan aku macam grinds my gear a bit is telefon ni dia tak ada IP68. Dia tak ada IP67. Kalau korang buka SIM tray ni, dia memang tak ada getah. And dia tak water resistant. Maksud aku water resistant is dia tak ada coating untuk protect dia punya motherboard. Sebab dia ada banyak ports tau. Kiri, kanan, atas, bawah. Nampak? Tapi kan, ROG ada satu benda yang aku tak faham. Dia bagi flap dekat belakang ni, kan, untuk protect pin dengan USB-C. Yang aku tak fahamnya kenapa dia bagi getah. Getah tu untuk protect port ni ke ataupun just tak nak bagi debu masuk? Aku tak faham. Sebab getah tu memang satu, mudah hilang. And satu lagi, kalau dah tak water resistant, tak perlu letak kot benda tu. And benda ni sensitif ke? Just explain to us. Nasihat aku ROG, kalau benda ni tak tahan, bagi tahu awal-awal. Or at least letak pintu dekat sini, physical pintu. So that orang tahu benda ni is actually perlu dilindungi. And not just that, ROG kata port bahagian ni is the main ports. Contohnya macam kalau telefon ni mati, kau tak boleh charge kat bawah, kau kena charge kat tepi. Sebab this is the main USB Type-C punya charging port. Not wrong, tapi why? Alright, moving on. Aku actually suka dengan dia punya screen, which is ROG Phone 5 guna 144Hz. Kalau ikutkan sama je dengan ROG Phone 3. Dua-dua boleh go up to 160Hz. Tapi kau perlu tahu juga, kalau activate 144Hz tu, dia punya screen is a lot dimming daripada biasa. Meaning kalau kau pergi dekat luar, cahaya matahari kan, keluar masa PKP ni, aku tak faham kenapa, dia punya screen is actually dim a bit. Sebab aku tahulah dia akan buat kau punya screen lagi panas daripada biasa. And untuk preserve a battery, sebab cuba kau bayangkan, tengok screen, tengok notification just 60Hz tu, memanglah best. Sure, aku just deactivate benda tu sebab dia boleh easily buat telefon ni panas and jimatkan bateri sikit bila aku activate 90Hz. 90Hz untuk scrolling is actually bagi aku enough daripada 60Hz yang aku dah tak boleh nak pakai dah sekarang ni. But this kind of problem bukan lagi baru sebab sebelum ni aku dah beritahu ROG Phone 3 dah ada masalah tu. This one still ada lagi and aku faham kenapa. Just need to heads up from you guys. Untuk korang juga. Okay, settle part software and hardware sikit. So sekarang ni aku nak go dekat benda yang buatkan benda ni unik, which is dia punya air trigger ni. Aku akan still cakap Black Shark is still the best sebab dia ada physical button. This one akan tambah kesengsaraan aku lagi. Okay, sebelum tu aku nak beritahu, aku dah cuba belajar. Cumanya bila aku tekan ni, pegang ni, tangan aku usually tend to rest dekat atas ni and buatkan aku ada masalah tertekan. Jadi aku tertembak, terzoom in ataupun terguna scope. Benda tu aku tak boleh elak dan aku tak boleh nak biasakan sebab aku dah biasa pakai PlayStation 5 punya trigger. So aku akan sentiasa ada rest dekat atas tu. This one akan bagi aku problem. To add up the problem aku nak beritahu korang, dia dah ada kipas tau. Benda ni nama dia Aero Active Cooling 5 untuk khas ROG Phone 5 sahaja.
Meaning kalau ada ROG Phone 6 akan datang, mungkin boleh guna jugalah. Yang tu aku tak faham kenapa. Tapi dia ada trigger belakang ni, physical button. Aku suka physical button. Memang best sebab lagi banyak option and masuk akal. But the problem is dengan physical button ni, okay, perasan tak something wrong? Actually tak ada something wrong pun. Tapi atas ni sensor tau, sensor biasa. Bawah ni physical button. Time kau main game tu, dia akan bagi kepala aku macam keliru. Yang ni aku guna tekan kuat ke? Yang ni aku guna tekan kuat. Tangan aku yang ni rest dekat atas trigger. Yang ni tak. So bila aku nak tembak, nak zoom, aku nak tukar senjata, aku punya ni akan keliru dengan atas ni, akan keliru dengan sensor. So otak aku macam, what's happening? What's going on, Fazli? Semua benda aku tekan macam cuba bayang last minute kau cuba nak attack orang and one on one, akan chaos. Trust me, benda ni akan bagi korang a bit problem nak biasakan diri. Aku dah try banyak kali dah untuk biasakan diri dengan ROG Phone 5 punya air trigger and physical button dekat belakang ni. It's a chaos. Tu je aku boleh kata. And plus, untuk kipas belakang ni, kali ni aku rasa is a new one. Sebab dia punya airflow, dia tak sama macam dulu. Kalau sebelum ni, dia punya airflow is actually ke tepi. And kipas tu actually sedut daripada tengah. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang Aero Active Cooling ataupun Aero Active Cooler 5 ni, dia sedut daripada tepi and keluar dekat tengah. Benda tu actually perkara biasa. Benda yang tak make sense is airflow tu tak ada physical touch dengan telefon ni. Dekat belakang ni memang flat. Dia bukan macam kipas Black Shark 4 ataupun kipas Black Shark 3. I'm not sure about the ROG, but please, kali ni boleh tak tukar dia punya airflow tu ke dalam ataupun terbalik, so that boleh rasa dekat tangan. Sebab aku boleh beritahu dekat korang, bila kipas airflow macam ni, tangan korang akan rasa panas. Dia memang alihkan heat tu. Tapi bagi aku, lagi efficient bila kipas tu actually spread across. One of the reason aku cakap macam tu, bila dia sedut angin, dia tak sedut dekat ke semua kawasan ni. Dia sedut kawasan processor dia. Telefon kau ni panas dah sekeliling tau. Korang actually boleh tengok dia punya suhu memang spread out across the phone. Sebab dia memang panas gila-gila main game. And tangan kau dapat rasa bahang. Kau tak rasa sejuk langsung. ROG Phone 3, aku boleh rasa kipas tu actually cooling my hand and the phone. This one doesn't make it like that. Memang lain daripada sebelum ni. So that's about it. ROG Phone 5, satu device yang bagi aku is a game changer sebab dia ubah engineering dekat dalam and dia ubah accessories, dia ubah ports. Bagi aku is a good thing. Tapi mungkin next time dia boleh improvise lagi dengan apa yang dia buat dekat ROG Phone 5. It's not easy to make this phone. Aku jujur kata respect dekat dia orang. But there's a flaw yang korang perlu tengok juga untuk improve, bagi better performance, better experience to us as a gaming lovers ni. Tapi kan Fazli, perlu ke beli ultimate version ROG Phone 5? For this time, aku boleh kata semua problem and good things about ROG Phone 5 dekat sini is actually sama je dengan ROG Ultimate version. Sebab beza dia cuma RAM je dekat ROG Phone 5 and a few accessories yang supported. Get this 2999 and jimat duit korang daripada beli, unless kalau korang nak screen dekat bahagian belakang tu. Yang tu aku akan customize juga untuk letak logo aku bila aku pakai. And that one aku akan beli juga. Alright. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Aku nak cakap ke, ROG, mana wireless charging? Aku actually tunggu kau punya wireless charging tak sampai-sampai juga. Okay tak audio? Sebab sekarang ni aku pakai setup audio baru, which is supposedly lagi clear daripada previously. Alright, comment.